Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan membentangkan pembangunan reka bentuk garisan hati dalam membantu murid pemulihan khas menyelesaikan masalah tambah dan tolak sepanjang pandemik COVID-19. Saya Nur Aina Kuya binti Ruslan, Guru Pemulihan Khas SK Lotong Kudat, Sabah. Operasi tambah dan tolak merupakan antara operasi yang utama untuk membantu murid menyelesaikan masalah matematik, seterusnya membantu murid menyelesaikan operasi darab dan juga bahagi. Maka dengan itu, inovasi ini dibangunkan kerana pada awalnya guru merasakan guru tidak mempunyai inovasi ataupun kaedah yang boleh membantu murid dalam matematik. Selain itu juga, guru ataupun saya sendiri melihat murid lemah dalam operasi tambah dan tolak. Dan seterusnya, banyak bahan pengajaran yang digunakan untuk membantu murid menguasai kemahiran-kemahiran yang ada dalam kemahiran pemulihan khas. Selain itu juga, jika dilihat penggunaan pembilang yang pelbagai untuk murid. Untuk murid ataupun kelas yang mengandungi lebih daripada 15 orang murid seperti di sekolah saya, murid ataupun guru perlu menyediakan pembilang-pembilang yang pelbagai dan dengan kuantiti yang banyak. Maka dengan itu, garisan hati ini dihasilkan supaya dapat mengurangkan penggunaan pembilang. Dan juga saya merasakan bahan pengajaran yang digunakan selalunya tidak seiring dengan modul. Contohnya, guru akan menggunakan pembilang untuk mengajar kepada murid, tetapi apabila menggunakan modul ataupun latihan, murid tidak perlu lagi menggunakan pembilang dan hanya menggunakan garisan dan bentuk-bentuk ayat lazim dan bentuk ayat matematik. Jadi dengan itu, garisan hati dihasilkan untuk membantu menangani masalah tersebut. Ini adalah objektif umum untuk kajian saya yang mana untuk membantu murid meningkatkan penguasaan tahap pencapaian minima dalam mata pelajaran matematik dan memastikan murid dapat menyelesaikan asas operasi tolak dan tambah dalam matematik. Objektif kajian bagi inovasi ini dihasilkan adalah untuk membantu murid meningkatkan tahap penguasaan operasi tambah tanpa mengumpul semula, operasi tolak tanpa mengumpul semula, operasi tambah dengan mengumpul semula dan seterusnya operasi tolak dengan mengumpul semula. Kurt Lewin 1946 berpendapat bahawa terdapat 4 fasa untuk menyelesaikan isu ataupun masalah yang perlu ditangani, iaitu fasa merancang, bertindak, memahati dan mereflek. Maka dengan itu saya menggunakan model Kurt Lewin untuk menangani masalah ini. Pada awalnya saya mencari isu atau masalah yang timbul, kemudian saya kena pasti sasaran. Siapa murid yang sesuai saya gunakan kaedah garisan hati ini, iaitu murid pemulihan khas yang tidak menguasai kemahiran tambah dan tolak dalam lingkungan 0 hingga 99. Seterusnya saya merancang objektif yang ingin dicapai seperti yang saya telah terangkan. Kemudian pada fasa 2, iaitu fasa bertindak, saya mula mereka atau merangka kaedah pengajaran ini, iaitu garisan hati. Dan saya juga mula bina modul pengajaran sebanyak 32 muka surat dan seterusnya saya melaksanakan di dalam bilik darjah. Pelaksanaan di dalam bilik darjah dilaksanakan sebelum pandemik. Manakala pada PDPR fasa 1, saya melaksanakan kaedah pengajaran atas talian di terhadap murid pemulihan khas di SK St. James Kudat, iaitu sekolah di kawasan bandar. Dan seterusnya untuk fasa yang kedua, saya melakukan ataupun melaksanakan PDPR di SK Lotong Kudat, iaitu sekolah pedalaman 1, yang mana sekolah tersebut adalah sekolah baru. Saya telah memohon untuk penstrukturan semula dan digerakkan ke sekolah SK Lotong Kudat. Seterusnya, pengajaran ini dilaksanakan di atas talian. Saya menyediakan video-video untuk memudahkan murid belajar sepanjang pandemik COVID-19. Manakala pada fasa memahati, saya memerhatikan tingkah laku murid. Murid kerap menunjukkan tidak minat menyelesaikan operasi tambah dan tolak, terutamanya dalam nombor kosong 50 hingga 99. Dan seterusnya, saya melihat juga hasil murid sebelum dan selepas. Hasil kerja murid sebelum menunjukkan hasil kerja yang tidak kemas dan banyak melakukan kesilapan. Seterusnya, saya juga memperhatikan keberkesanan pengajaran saya dan keberkesanan bahan saya sendiri menggunakan soal selidik dan analisis-analisis tertentu. Kemudian pada fasa mereflek, saya mengenal pasti kelemahan dan kekuatan bahan. Bahan saya ni adakah bahan itu mudah dikembangkan dan disebarluaskan, dan saya juga cari penambahbaikan. Dengan bahan ini, saya berjaya mengembangkan idea pada masa akan datang. Saya akan mencuba untuk menghasilkan tambah dan tolak lingkungan nombor 100 ke atas.
Dan saya juga telah melakukan penyebarluasan ke sekolah berlainan dan kepada guru-guru yang berada di luar daripada Kudat dan juga di negeri Sabah. Garisan hati ini jelas menjadi faktor utama dalam ZPD iaitu Zon Perkembangan Proksimal yang diketengahkan oleh teori Levagoski yang mana murid tidak boleh menyelesaikan operasi tambah dan tolak kepada boleh menyelesaikan operasi tambah dan tolak dengan bimbingan guru sepanjang ataupun semasa PDPC dan PDPR. Seterusnya saya menyentuh sikit tentang pendekatan reka bentuk pendidikan yang mana ada 4 fasa: analisis keperluan, reka bentuk pembangunan dan penilaian. Pada fasa 1 iaitu analisis keperluan, saya menggunakan analisis keperluan pengguna yang mana saya melihat murid memang perlu diketengahkan dengan satu kaedah yang khusus untuk membantu dan seterusnya dapat membantu mencapai objektif yang saya ingin sasarkan. Seterusnya untuk fasa yang kedua iaitu reka bentuk dan pembangunan disokong oleh model Taylor iaitu menentukan objektif yang telah saya nyatakan. Kemudian saya pilih dan tentukan kurikulum. Saya telah memilih kemahiran matematik pemulihan khas berdasarkan buku panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan bahagian pendidikan khas. Dan seterusnya saya pilih kaedah dan teknik pengajaran. Saya menggunakan kaedah garisan hati tersebut dan menilai hasil pembelajaran dengan melihat analisis dokumen murid dan juga saya melakukan ujian pra dan pasca. Manakala untuk fasa penilaian, Tracy dari C 2007 mengatakan terdapat kajian kebolehgunaan iaitu kemudahan pengguna, keupayaan menilai modul, keupayaan memenuhi tujuan kandungan, keupayaan dalam mengaplikasikan bahan dan seterusnya kita dapat melihat kajian impak produk yang mana saya dapat melihat murid merasakan dengan menggunakan garisan hati lebih mudah berbanding dengan menggunakan pembilang dan guru juga merasakan tidak perlu menggunakan lebih banyak bahan, malah menggunakan hanya satu bahan untuk menguasai 4 kemahiran. Kenapa saya namakan inovasi ini garisan hati? Yang pertama untuk menggantikan kaedah tulang ikan. Yang mana tulang ikan hanya digunakan untuk operasi darab dan bahagi. Seterusnya bentuk hati itu sendiri untuk memupuk semangat cintakan mata pelajaran matematik. Dan untuk menggunakan satu kaedah untuk 4 permasalahan utama. Dan seterusnya penggunaan garisan itu sendiri sebagai pengganti pembilang. Inilah garisan hati yang mana garisan pembilang panjang dan berwarna adalah untuk puluh, manakala garisan anak panah adalah untuk ruangan mengira, garisan pendek untuk sah dan bentuk hati adalah ruang jawapan. Ini adalah contoh penggunaan garisan hati untuk operasi tambah tanpa mengupas semula. Nombor di hadapan akan dibulatkan dan murid perlu melukis garisan untuk puluh dan seterusnya garisan sah. Apa yang perlu murid buat, murid tambahkan garisan sah, kemudian garisan puluh dan tuliskan pada ruangan jawapan. Ini contoh operasi tolak tanpa mengumpul semula. 37 tolak 24, murid bulatkan dahulu nombor puluh, kemudian murid lukiskan pembilang seperti yang telah diterangkan. Kemudian murid potong pembilang puluh, kemudian pembilang sah, kemudian murid tuliskan jawapan di dalam ruangan. Ini pula ada operasi tambah dengan mengumpul semula yang mana murid perlu melukis garisan seperti yang telah dinyatakan. Kemudian murid akan kira. Apabila murid kira melebihi 10, yang mana jawapan untuk sah. Murid kira-kira, kemudian jawapan yang diperoleh adalah 16. 1 itu adalah puluh, murid perlu meletakkan di dalam garisan dahulu. Untuk puluh, kemudian nombor di belakang iaitu nombor sah, murid akan masukkan di dalam bentuk hati. Dan murid seterusnya kira nombor puluh dan lengkapkan jawapan. Manakala ini pula adalah operasi tolak dengan mengumpul semula. 41 tolak 17. Murid akan lukiskan pembilang seperti dalam soalan. Kemudian gantikan ataupun pinjam ataupun kumpul semula 1. 1 kepada 10. 1 pembilang puluh sama dengan 10 pembilang sah. Kemudian murid potongkan pembilang puluh dan pembilang sah mengikut soalan dan kira baki, seterusnya tulis dalam ruangan jawapan. Ini contoh analisis tugasan murid yang mana murid pada awalnya murid perlu lukis gambar pembilang yang banyak. Kemudian murid juga perlu lukis garisan pembilang yang terlalu banyak dan murid perlu tukar dalam bentuk lazim tetapi masih tidak dapat menunjukkan jawapan yang betul.
Jawapan murid juga dalam buku latihan tidak kemas dan sukar disemak oleh guru. Berbanding selepas, ini menunjukkan progres selepas hasil tugasan murid selepas daripada inovasi dilaksanakan lebih kemas, beza pembilihan puluh dan pembilihan sal lebih jelas, tugasan murid mudah disemak dan juga membantu murid menyelesaikan operasi tambah dan tolak. Ini pula adalah hasil tugasan murid di kawasan pedalaman 1 yang mana saya telah melaksanakan pengajaran atas talian dan murid perlu menyelesaikan tugasan dan saya melakukan semakan. Baiklah, inilah adalah analisis perbezaan bagi ujian pra dan ujian pasca mengikut bahagian, yang mana bahagian A adalah tambah tanpa kumpul semula, bahagian B adalah tolak tanpa kumpul semula, bahagian C tambah dengan mengumpul semula, manakala bahagian D adalah tolak tanpa mengumpul semula. Hasil daripada ujian pra dan ujian pasca ini menunjukkan bahawa terdapat peningkatan yang ketara dalam markah ujian murid pada ujian pasca. Ini pula adalah analisis soal selidik atas talian yang mana saya telah menjual buku kanak-kanak yang dibina untuk membantu murid membaca buku kanak-kanak dan sekaligus menyelesaikan operasi tambah dan tolak dengan penceritaan yang telah diceritakan dalam buku cerita kanak-kanak. Jadi, dengan itu saya menggunakan 5 responden untuk menilai sama ada bahan saya ini sesuai digunakan dan juga berkesan ke tidak inovasi terhadap murid pemulihan khas dan murid tahap 1. Ini pula adalah analisis maklum balas perkongsian atas talian yang mana saya telah melakukan perkongsian beberapa sesi dan antaranya maklum balas tersebut adalah mereka mengatakan tahniah atas inovasi yang dihasilkan amat membantu murid yang lemah dan juga mereka mengatakan inovasi ini sangat terbaik dan mereka mahu untuk mencuba kepada anak-anak autism iaitu anak pendidikan khas. Dengan itu jelas menunjukkan inovasi garisan hati ini tidak menggunakan kos yang tinggi. Mudah digunakan kerana saya menyediakan video panduan guru dan video untuk PDPR. Selain itu juga garisan hati ini dilengkapi modul dan panduan penggunaan serta buku kanak-kanak yang boleh dibeli dan menarik perhatian murid untuk membaca sambil belajar. Selain itu, bahan ini mudah disebarluaskan. Kemudian dia ada penggunaan aplikasi atas talian untuk menyediakan dan mencetak buku kanak-kanak tanpa perlu perjumpaan bersemuka, yang mana saya menggunakan aplikasi Canva dan Photobook untuk menghasilkan buku dan seterusnya mencetak dan menghantar kepada pembeli. Selain itu, pengguna juga menerima buku dan perkongsian tanpa perlu berjumpa dengan saya sepanjang pandemik COVID-19. Ini adalah contoh perkongsian yang telah saya lakukan di atas talian seperti perkongsian di Facebook, perkongsian di YouTube channel, perkongsian di bengkel online e-didik. Seterusnya yang terakhir, saya telah melakukan aktiviti inspirasi inovasi guru cemerlang untuk guru-guru di seluruh Malaysia dan ibu bapa mendengar perkongsian tentang garisan hati dan seterusnya mengaplikasikan garisan hati kepada anak-anak dan anak murid mereka. Jadi sampai di situ sahaja pembentangan saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.